Bismillah. Okey, Datin. Tanya kerana anda adalah salah seorang yang telah selesai terjemah pada juzuk yang ke-30, habis 30 juzuk bagi grup kita, dan minta komen Datin tentang sistem harfiah itu sendiri. Apa yang Datin rasa sejak mula belajar harfiah, daripada sebelum kenal apa itu bahasa Arab, telah mengenalinya dan dapat memahaminya ke tahap yang lebih baik lagi sebelum ni. Minta komen Datin tentang sistem ni. Pada pendapat saya, sistem harfiah ini sangat bermanfaat. Sebab kalau sebelum ni kita membaca tafsir, tapi kita tak nak kaitkan dengan perkataan yang kita nampak pada ayat Quran itu. Jadi bila kita belajar harfiah bersama dengan sistem nahwunya, sarafnya, baru kita boleh nampak dengan jelas maksud seperti yang tertera dalam tafsir itu, walaupun kita tak boleh nak pisahkan tafsir dengan maksud harfiah. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang tak dapat digambarkan dengan tafsir, tetapi dapat kita nikmati hanya setelah kita memahami maksud Al-Quran itu dalam bahasanya sendiri. Dan itu saya dapati setelah saya belajar harfiah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan setelah Datin melalui apa nasihat Datin? Datin sendiri rasa dapat kegembiraan merasakan bahasa Arab itu sendiri, bahasa Quran itu nikmatnya membaca Quran dalam bahasa Arab dengan pengertian yang mendekati bahasa Arab. Nasihat Datin kepada kawan-kawan ataupun anak-anak muda khususnya. Saya ingin menyeru kepada semua orang Islam kalau boleh, pada semua peringkat, supaya mempelajari harfiah, kecuali orang yang dah belajar bahasa Arab. Kalau tidak, harfiah adalah jalan yang ringkas untuk kita memahami Al-Quran seperti dalam bentuk yang paling hampir dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui kalamnya. Walaupun bagi orang yang tidak ada asal bahasa Arab mungkin merasa sukar pada peringkat awal, tetapi dengan kegigihan, dengan masa, dengan bimbingan ustaz yang berbawa macam Ustaz Muzakir, insya-Allah kita akan dapat menguasainya. Terima kasih Datin. Semoga doakan semoga kita terus istiqamah dan akan tingkatkan lagi pengetahuan kita, khususnya dalam berhubung apa-apa yang berhubungan dengan bahasa Arab. Semoga terus berjaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Alhamdulillah. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sidang pendengar, penonton yang saya hormati sekalian, sidang pelajar yang berbahagia. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita terus diberikan kesempatan bersama, diberikan kesempatan untuk berkongsi pengetahuan berhubung dengan ilmu menterjemah Al-Quran dan sekaligus belajar ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah, sehingga hari ini insya-Allah masuk hari yang ke-15 Ramadan. Mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan dan kesihatan, juga kecerdasan untuk kita terus sempurnakan sehingga 30 Ramadan. Mudah-mudahan sepanjang 30 hari atau 29 hari yang akan kita lalui ini, dia akan menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Ramadan yang bermakna bagi kita, dengan kita dapat mula mengenal, kita mula melangkah kepada ilmu menterjemah Al-Quran sebagai pengenalan. Sebulan tidak cukup sebenarnya. Tidak ada jalan pintas dalam belajar agama. Tidak ada kursus sebenarnya dalam agama. Lebih-lebih dalam Quran, kita sepanjang hidup kita kena usahakan, kena paksakan diri kita untuk berdamping dengan Al-Quran sepanjang hidup kita. Ini sebagai langkah permulaan kita bahawa kita sudah masuk ke alam baru, alam mengenal makna Quran dan mengenal bahasa Arab. InsyaAllah dia akan ada tahap-tahap yang berikutnya, tahap-tahap yang akan kita tempuhi yang lebih hebat lagi. Saya suka analogikan bahawa sistem pendidikan khususnya Quran di negara kita khususnya adalah umpama tahap sekolah rendah, sekolah tadika. Kenapa saya katakan begitu? Kerana kalau anak-anak kita yang ke sekolah tadika, mereka akan belajar mengenal huruf, membunyikan huruf, kemudian menyambungkan huruf, beberapa huruf menjadi satu kalimah, satu perkataan. Kemudian daripada perkataan-perkataan yang boleh disebut, dibaca, digabungkan menjadi satu ayat. Itulah tahap tadika, sehingga dia boleh membaca bapa, bawa, bola, bola dalam raga, 2 atau 3 suku kata. Itu tahap-tahap yang anak kita masuk sekolah tadika. Selepas selesai tadika, sewajarnya mereka akan masuk ke kelas sekolah rendah, masuk ke primary, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, atau tahun 4, tahun 5, tahun 6, sehinggalah dapat UPSR. Selepas UPSR, sepatutnya masuk ke sekolah menengah. Itu akademik. Ini saya cerita sudah akademik. Habis UPSR, dia pergi ke sekolah menengah. Kalau keputusan cemerlang, dia pergi ke asrama penuh. Kemudian kalau tidak pun dia kena ke sekolah menengah. Walaupun dia gagal dalam UPSR, dia kena pergi sekolah menengah. Dia masuk sekolah menengah. Masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, ambil PT 3. Kemudian lulus tak lulus, naik. Tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 5, kita ambil SPM. Ambil SPM, keputusan cemerlang, kemudian barulah pergi ke universiti, ambillah ijazah. Kalau tak pergi universiti, ambil bahagian apa? Kemahiran. Kalau dapat ijazah, lepas tu sarjana muda, lepas tu pergi ke master, pergilah ke PhD. Itu rantaian tingkatan-tingkatan yang perlu ditempuh seseorang individu untuk sampai ke PhD dari sudut akademik. Tapi dari sudut Quran, saya nak bandingkan bahawa kita mengenal huruf, membunyikan huruf, membaca, dan kita melagu-lagukan. Kemudian daripada umur kita anak kecil sampai remaja, masuk waktu bekerja, berumah tangga, selepas rumah tangga sampai ke jadi datuk, kita masih lagi membaca. Sampai jadi datuk, kita masih lagi
mengenal huruf lagi. Sampai dari nenek, kita masih lagi mengenal huruf, membaca huruf, tak tahu makna lagi. Masih lagi tadika kita. Sudut Quran kita duduk tadika semua duduk. Jadi kalau budak tadika nak cerita tentang ilmu-ilmu tinggi, tak mungkin, tak mampu. Kita takkanlah kita nak cerita tahap PhD. Budak tadika nak cerita tentang ilmu kedoktoran, tak mungkin boleh bercerita. Tak mungkin. Mustahil. Kalau boleh bercerita pun, kita cerita mungkin, cerita kita tak kena, tak sesuai. Tapi ilmu tu tak sampai tahap dia. Ya hadirin yang berbahagia, ilmu yang kita pelajari ni baru masuk ke sekolah rendah. Baru darjah 1. Baru lepas tadika. Kita baru pandai baca, baru nak mengetahui makna dia. Jadi kita, ilmu yang kita akan belajar masih sekitar standard 1. Masih rendah lagi. Jangan kita rasa kita dah terlampau tinggi. Sabar dulu. InsyaAllah. Tapi sampai satu masa nanti, ini saya katakan jalan pintas. Harfiah adalah jalan pintas untuk kita meloncat kepada ilmu yang lebih hebat lagi. Ini harfiah adalah jalan pintas. Kita kenal bahasa Arab dengan lebih mudah lagi. InsyaAllah. Saya ada teman, semalam dapat respon daripada teman yang sama sepengajian saya. Masa kami di Kuala Lumpur 2 tahun lepas. Dia bagi respon pada saya. Dan Muhammad Hafiz. Saya beritahu, ada dalam, dia kata, Ustaz, saya setiap hari saya ikuti pengajian Ustaz. Baru saya tahu bahawa hebatnya ilmu ini. 2 tahun kita berkenalan, tapi saya tak dapat ambil kesempatan. Itu luahan daripada beliau. Saya rasa sebab juga. Tapi inilah orang yang dah menilai ilmu. Orang yang dapat menilai peluang. Tapi Alhamdulillah, peluang Allah masih buka. Sebab itu saya katakan awal-awal, tiap kali saya ulang-ulangkan. Ada orang nak belajar, tapi tak ada peluang. Dan ada orang peluang banyak sangat, tapi tak minat. Antara minat, peluang ni bukan selalu bertembung. Ada minat, berkobar-kobar nak belajar, tak ada peluang. Terpaksa kadang bergolok gadai, korbankan, tinggalkan anak isteri, kerana nak rebut peluang tu. Dan ada orang peluang banyak sangat. Depan ada kuliah, depan dalam handphone ada peluang. Tapi minat tak ada. Minat tak ada, kita nak buat macam mana? Bila minat tak ada, dia tak jadi juga. Walaupun banyak ruang-ruang belajar secara live telecast di dalam Facebook. Banyak. Kuliah banyak. Nak kuliah tafsir ada, kuliah tajwid ada. Tapi tak ada minat nak buat macam mana? Jadi, antara minat dan peluang kalau dia bertembung, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang istimewa untuk seorang itu. Dia kena rebut. Ini ruang emas untuk dia. Dia kena rebut kesempatan ini. Mustahil dia akan ulang untuk kali yang kedua. Pertemuan itu akan berlaku mungkin sekali dalam hidup kita. Selepas ini tak mungkin akan bertemu lagi. Jadi hadirin yang berbahagia, yang ada 47 penonton yang ada sekarang saya dapati di talian. Anda antara orang-orang yang Allah pilih. Anda antara orang-orang yang Allah temukan antara peluang dan minat. Manfaatkanlah peluang ini. Rebutlah peluang ini. InsyaAllah. Kalau tak dapat penuh, kita dapat sedikit. Tak banyak pun kita akan ada. Inilah yang akan mencetuskan motivasi yang akan lebih menggerakkan kita masa akan datang. Mungkin bukan dengan Ustaz Muzakir, mungkin dengan Ustaz Yahya, mungkin dengan Ustaz Khairuddin, mungkin dengan Ustaz Harif, mungkin Ustaz Zawawi atau Ustaz Adnan. Ramai lagi Ustaz-Ustaz ada di seluruh Malaysia. Di seluruh, ada di Perlis, ada di Pulau Pinang, ada di Perak, ada di Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan, Johor Bahru, merata. Di Melaka, Ustaz Abdul Ghani ada. InsyaAllah, rebutlah peluang. Sekarang kita ada di live Facebook. Mungkin tak seindah belajar secara live, secara talaki kan. Mungkin tak dapat. Tapi sekarang begini, Alhamdulillah, sekurang-kurangnya saya ada menyumbang sesuatu untuk anda dapat nilai tambah. Dapat nilai tambah. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini satu yang amat bermakna bagi kita. Hadirin bahagia, 7.42. Sudah 12 minit. Sudah 22 minit. 3, 4, baru 12 minit berjalan. Cukuplah itu sebagai mukadimah untuk saya mulakan kelas hari ini. Dan kita akan berbincang soal dhamir. Di samping kita terjemah kalimah-kalimah baru, ayat-ayat baru. Dan insyaAllah hari ini ayat yang ke-26 surah Al-Baqarah. Ayat 26, satu ayat saja.
Walaupun satu ayat tapi banyak, panjang juga tu. Hampir suku muka surat. Hampir suku muka surat, ya. Semalam 25 suku, hari ini suku lagi setengah muka surat. Lebih sikit lah. Lebih setengah, insyaAllah. Besok kita buat 3 ayat serius. Ayat 27, 28 dan 29. Saya dah siapkan tugasan. InsyaAllah saya akan share selepas kelas nanti. Dan yang penting, di samping kita terjemah, kita beri erti, kita kena kenal juga tata bahasa Arab. Kita kena kenal isim, kenal fi'il, kenal huruf. Tak akan lepas 3 jenis kalimah ini. Tanpa kita kenal 3 jenis kalimah ini, mustahil kita dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Isim kena kenal, fi'il kena kenal, huruf kena kenal. Kenal dari sudut apa? Rupa bentuk dia. Kenal dari sudut apa? Dari sudut laras bahasa yang kita ertikan. Saya sistemkan, saya perkemaskan. Ustaz Hashim dah siapkan landasan, saya cuma tolong ketatkan saja sesuatu yang agak longgar. Itu saja yang saya cuba perkemaskan. Alhamdulillah, saya harap anda rasakan. Kerana dulu saya abaikan soal ni. Kurang, tak nampak dia punya kesan nahu, kesan saraf, kesan pada i'rab. Sebab bagi kami, ilmu i'rab adalah ilmu yang puncak lah yang saya boleh kongsikan. Mungkin ada lebih lagi yang ya, ilmu apa arut lah, banyaklah ilmu yang saya tak sampai lagi. Ilmu ijaz, banyaklah ilmu yang saya tak ada ilmu saya, tapi saya i'rab ni antara, menurut teman-teman yang ambil PhD, i'rab ni adalah satu-satu subjek yang perlu kita ada untuk masuk ambil PhD. Jadi kalau kita tak menguasai i'rab, itu sulit. Lebih-lebih Quran. Dan insyaAllah masing-masing terlalu teruja untuk belajar i'rab. Sabar dulu. InsyaAllah saya akan kongsikan juga. Sampai masa nanti insyaAllah kita akan bincang tentang i'rab. Tapi kita akan selesaikan bawah dulu. Bermula daripada darjah 1, baru pergi ke sekolah menengah, ambil PT3, ambil SPM, baru kita sampai PhD. Mustahil kita baru tadika ni nak cerita soal hal-hal berkisar dengan PhD punya level. Jadi insyaAllah kita akan sampai masa nanti. Sabar dan kita akan bincang. Baik, hadirin yang berbahagia. Kita langsung pada pelajaran kita hari ini. Siap sedia semua? Sebelum itu saya nak jawab salam daripada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat, semoga anda bersemangat, semoga anda terus bersiap sedia untuk belajar ilmu terjemah Al-Quran yang bakal saya kongsikan. Okey, semua perlis clear? Suara clear ini? Tak macam semalam? Penang, Perak bagaimana? Clear suara? Gambar okey? KL, Selangor, Putrajaya, Seremban, Pekobah, orang Seremban, Encik Azmi, orang Seremban. Kemudian orang Melaka, saya dengar orang Melaka ada juga. Khabar orang Melaka, orang kampung. Dan Johor Bahru, anak-anak murid Ustaz Yahya semua. Penang clear, alhamdulillah, masya-Allah. Terengganu, Kemaman. Doktor, okey doktor, sihat? Kemaman, Kuantan, okey insya-Allah semua. Dungun, Cikgu Maimun, ya. Seremban, Kak Tuan, ya. Wilayah Persekutuan, bagus semua. Alhamdulillah. Kelantan semua. Ada yang luar Malaysia, Batam. Ada yang Thailand, Keluang, Hafiz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya harap semua okey. Semalam masalah kipas. Terlalu laju sangat. Itu yang jadi mendesah macam hujan. Okey, alhamdulillah semua. Kita bersiap untuk tukar kepada kamera. Baik. Kita akan bercerita tentang dhamir. Kita akan membahaskan tentang dhamir, okey? Suara clear hari ini, alhamdulillah. Baik.
Sebelum kita bincang ini, kita teruslah kepada domer yang nak saya cerita. Saya masih cerita ulang lebih, sentiasa berulang domer. Baik, saya nota saya dah berikan pada semua tentang domer. Ada domer baris, domer yang nampak, ada domer mustatir, domer yang tersembunyi, domer yang tak nampak. Tapi oleh kerana kita belajar harfiah, kita yang tak nampak pun kita nampak juga. Kita nampak dari sudut erti yang kita berikan, tanda-tanda yang kita berikan, yang kita jadikan pedoman. Maka sebab itu dulu kalau masa peringkat awal dulu, saya tak tegaskan soal baris dengan mustatir ni terlalu awal, sehingga saya berjidal dengan pelajar saya. A'udzu, aku berlindung. Mana domer aku? Alif tu Ustaz, nampak tu dia kata. Sampai nak bergaduh. Kerana mereka rasa alif tu adalah domer. Jadi saya nampak, kesilapan saya. Saya tak terlalu berikan penekanan soal domer mustatir terlebih awal. Jadi mulai hari ini, dan pengalaman yang selepas tarikh tu, dan sampai ke hari ini, saya mula berubah. Saya mula berikan penekanan kepada anda. Saya nak pastikan anda dapat membezakan antara huruf mudhari' dengan domer mustatir. Beza. Huruf mudhari' dengan domer tak sama. Baik. Domer baris, domer yang nampak. Domer mustatir, domer yang tersembunyi. Domer mustatir, dia hanya berlaku, dia hanya terdapat pada fi'il. Pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari' dan pada fi'il amar. Itu saja. Kalau bersambung dengan isim, semua domer baris. Dengan huruf baris. Dalam fi'il madhi, ada 2 je saja yang mustatir. Yang baki ada 12 lagi, semuanya domer baris. Nampak. Pada fi'il mudhari' ada 5 saja domer mustatir. Yang baki 9 lagi, semuanya domer baris. Nampak semua. Pada fi'il amar dia ada 6. 1 saja yang domer mustatir. Tapi yang baki 5 lagi, semuanya domer baris. Nampak semuanya. Kita buktikan. Tengok. Domer mustatir. Pada fi'il madhi ada 2 tempat saja. Fa'ala, makna dia telah membuat oleh ia. Fa'alat, telah membuat oleh dia juga. Dia perempuan. Apa domer yang ada dalam fa'ala tu? Domer huwa. Dalam fa'ala tu ada domer huwa. Domer huwa. Dalam fa'alat, domer hiya ada dalam tu. Tapi ta yang di hujung tu, ta yang bersukun tu bukan domer ya. Ta yang sukun tu bukan domer. Ta yang bersukun tu adalah tanda mu'annas. Tanda mu'annas. Tanda perempuan. Ta ta'nis nama. Kalau buka kitab-kitab Arab, kata namakan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis, ta huruf ta. Ta'nis, tanda mu'annas. Ta'nis tanda mu'annas. Sakinah yang bersukun. Ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah. Itulah 2 domer mustatir dalam fi'il madhi. Dalam fi'il mudhari' ada 5 tempat. Pertama, pada yaf'alu. Yaf'alu kita artikan ia membuat. Yaf'alu, ia membuat. Ia muzakkar. Huwa domirnya. Taf'alu, dia juga membuat. Tapi dia perempuan. Dia jenis mu'annas. Domir dia, domir hiya dalam tu. Tersembunyi. Bukan huruf ya, bukan huruf ta. Itu huruf mudhari'. Itu tanda mudhari'. Tanda mu'annas. Ya. Ta huruf mudhari'. Kita huruf mudhari'. Yang tadi ta ta'nis tu tanda mu'annas Umi ada urusan jenazah Umi. InsyaAllah. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihim wa'afahum. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نكهم من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. InsyaAllah Umi, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan Umi untuk mengulang kaji pelajaran pada rakaman nanti. Dan seterusnya saya sambung lagi. Domain mustatir yang ada dalam fi'il mudhari', pertama daripada yaf'alu, ia membuat. Dia muzakkar. Domain yang ada dalam yaf'alu, domain huwa. Tapi tak nampak. Taf'alu, dia juga membuat. Tapi dia jenis mu'annas. Domain yang ada dalam taf'alu tu, domain hiya. Kemudian taf'alu lagi satu. Taf'alu maknanya anta. Taf'alu engkau membuat. Domain yang ada dalam taf'alu,
domir anta. Berarti taf'alu ni ada dua kebarangkalian dia. Sama ada engkau, mungkin dia perempuan. Sama ada engkau ataupun dia perempuan. Af'alu, aku membuat. Bukan alif tu domir aku. Bukan. Alif tu adalah tanda saja. Nampak alif sebut aku. Mula-mula belajar dulu. Dah pandai, kita bawa cerita-cerita lain. Alif tu sebenarnya bukan domir. Bukan makna aku. Bukan a'uzu, aku, uzu tu berlindung, tak. A'uzu dah lengkap satu. Dalam dia ada domir aku, dan domir ana dalam a'uzu tu. Af'alu dalam aku membuat. Af'alu ada domir ana dalam af'alu. Begitu naf'alu, kami membuat. Nampak nun kita sebut kami. Mula-mula belajar dalam surah Fatihah dulu. Nun tu bukan domir kami, bukan. Nun bukan kami. Nun tu adalah tanda mudhari'. Tanda mudhari'. Okey, taf'alu dhamir anta, ya. Taf'alu. Naf'alu dhamir nahnu. Mana dhamir kamu? Dhamir kami tersembunyi. Alhamdulillah, Ummu Muhammad, tanda mudhari'. Ataupun huruf mudhara'ah nama. Huruf mudhara'ah, huruf mudhari'. Semua tu adalah huruf mudhari'. Kalau tak ada bersambung apa-apa kalimah sehujung selepas lam tu, dia bukan dhamir lah. Fa, ain, lam tu adalah fi'il dia. Huruf di pangkal ta atau ya atau alif atau nun, itu huruf mudhari'. Dhamir dia tersembunyi. Okay. Kalau ada sambungan alif, nun, waw, nun atau ya, nun di ujung, itu baru dhamir dia. Okay. Barulah dhamir. Kalau ada sambungan selepas fa, ain, lam. Okay? Baik, dhamir mustatir yang di dalam fi'il amar ada satu tempat saja. If'al, buatlah oleh engkau. Dhamir engkau pun mustatir. Sebab itu dulu, saya katakan masa surah Fatihah, kenapa perlu juga sebut ihdi, tunjukkanlah oleh engkau, kerana engkau di situ tersembunyi. Ada dhamir engkau. Saya tak benarkan terjemahkan ihdina, tunjukkanlah kami. Itu bukan sistem harfiah. Tunjukkanlah oleh engkau kena ada. Kenapa? Sebab kita nak belajar ni, dhamir mustatir ni. Yang hari ni kita belajar, dhamir mustatir. Yang dalam fi'il amar ni, dhamir anta tu. Bila kita ceritakan tentang ni, dia terus masuk, terus lengkap. Kalau kita tak terjemah dengan benar pada peringkat awal, saya cerita, saya cakap seorang-seorang je. Dah lah memang saya cakap seorang-seorang ni. Pagi-pagi ni. Saya menghadap telefon ni seorang-seorang. 1 jam setengah tiap hari dah. 15 hari dah saya cakap seorang-seorang. Tapi oleh kerana anda dapat ikuti terjemahan dengan benar, anda disiplinkan diri, menterjemah dengan disiplin yang saya dah tetapkan, InsyaAllah, saya harap anda akan ada nilai tambah bila saya ceritakan tentang dhamir mustatir ini. Itu saja dhamir mustatir. 2 pada fi'il madhi, 5 pada fi'il mudhari' dan 1 pada fi'il amar. Berarti ada 8 saja. 5, 6, 7, 8. Ada 8 saja. Bila kita dah pecah 2, jadi lagi lebih mudah lagi. Kalau hafal 8-8, kita ingat. Fi'il madhi 2 tempat. Dan kita dah tahu boleh terjemah lagi, insyaAllah. Lagi mudah. Walaupun saya belum terangkan dhamir mustatir, tapi kebanyakan masing-masing menjawab tu dah mula. Pada jawapan yang diberikan semalam saya nampak semua dah mula kenal dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Okey. Alhamdulillah. Cuma dhamir munfasil saya nampak ada yang masih keliru. Okey, tak apa. Kita perlukan masa. Biar salah, tak apa. Nanti saya betulkan. Tapi kalau tak ada orang nak betulkan, susah juga kalau salah kan. Pentingnya kena bertalaki. Pentingnya kena ada orang yang semak kita punya terjemahan. Semak kita punya jawapan-jawapan dia. Baik, itu dhamir mustatir. Dhamir baris, dhamir yang nampak. Dhamir baris, dhamir yang nampak. Nampak secara berpisah ke atau nampak bersambung? Berpisah atau bersambung? Kalau berpisah, munfasil. Munfasil. Ingat huruf fa, mim, nun, fa tu. Munfasil. Fa, kalau bahasa tulisan Jawi, pisah. Yang F. Huruf P, pisah. Pa, huruf P, pisah. Munfasil. Berpisah. Kalau muttasil, ingat ta. Tali. Ini pedoman Cikgu Kamarul daripada Kuala Terengganu. Dia pedoman dia. Orang matematik tambahan. Ta. Muttasil. Okey, bersambung. Yang dhamir munfasil ni tak banyak sebenarnya. Dhamir munfasil ni tak banyak. Yang paling banyak sekali dhamir muttasil. Kalau ada huruf sebelum dia,
huruf inna ke, selain huruf jar pun kadang-kadang ada juga huruf inna, huruf la'alla, la'allahum, dia tetap dhamir muttasil. Dia bergabung dengan kalimat lain dia dhamir muttasil. Bukan huruf jar saja. Semalam saya tekankan huruf jar. Sebab huruf jar yang paling mendominasi dalam dhamir muttasil di kalangan huruf-huruf yang lain. Begitu dalam fi'il. Fi'il mudhari', fi'il madhi, dalam fi'il ada dhamir. Selepas fi'il pun ada dhamir juga. Ada dua dhamir yang berbeza. Yang kita namakan dhamir, satu dhamir rafa', satu dhamir nasab. InsyaAllah rafa' dengan nasab tu kita akan belajar bab i'rab nanti. Jangan susah hati tentang istilah, okey? Anda dapat terjemah dengan baik pun dah bagus. Dan anda boleh kenal dhamir pun, okey? Kesilapan, kekurangan tu saya akan betulkan hari demi hari nanti. InsyaAllah dalam sehari dua nanti cekap tu. Lepas saya dah berikan berlatihan berulang-ulang kali. Okey. Fa, jauh. F, fa, betul. Cik Razif, fa. Oh, bahasa Inggeris dapat tu. Terima kasih. Alhamdulillah, dapat lagi satu formula lagi. F, fa. Moon, moon fasil dulu. Moon, bulan. Jauh. F, fa. M, fa, pisah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya, itu seronoknya saya mengajar ni. Saya dapat tambah nilai dari sudut pengalaman. Saya dapat tambah nilai daripada anda punya ilmu tu, saya dapat berkongsi juga. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana perkongsian ini. Ya, Batam dah masuk. Messi Arsitasari. Ini Batam ni. Okey. Selamat menonton. Mbak Messi Arsitasari. Baik. Seterusnya, saya sambung. Dhamir baris munfasil ini saja. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum ni tiga ni selalu terkeliru. Semalam saya ada innahu, innahum. Sikit tangga hum. Ada inna je, ada huruf inna atau huruf la'alla je. Walaupun bukan huruf jar, tapi dia tetap dhamir muttasil. Tetap dhamir muttasil. Okey. Kalau kita rasa keliru, cuba tukar. Sesungguhnya engkau. Inna anta ke innaka? Kalau inna anta tak masuk, tak kena. Innaka betul. Itu buat. Kalau innaka, ini tu gabungan dia. Ini bukan dhamir. Kalau innaka dhamir muttasil. Inna anta tak mungkin ada. Kalau semalam ada innahum. Hum selalu orang keliru. Hum saja selalu. Sebab hum ni munfasil dengan muttasil sama bunyi dia. Tulisan dia bersama. Selain daripada hum, insyaAllah. Dengan hunna dua tu. Hunna pun begitu juga. InsyaAllah anda biasakan nanti. Sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sambung. Ini dhamir mufasil. Kita kena ingat huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Semua huruf ha ganti nama ketiga. Ganti nama kedua, mukhatab, alif nun ta kena ada. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Alif nun ta kekal. Alif nun ta kekal. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Kemudian, itu kalau dhamir yang bersambung dengan, kalau berpisah, satu bentuk. Yang satu bentuk lagi, iyahu, yang ada kalimah iya. Iyahu, dua ni saja yang dhamir berpisah. Dhamir munfasil. Dhamir yang berpisah. Hanya dua saja. Cuma dalam dari sisi i'rab, kita akan namakan iyahu namanya dhamir nasab munfasil. Yang huwa, huma, hum sampai ana, nahnu ini dhamir rafa' munfasil. Ini dari segi istilah. InsyaAllah kita akan belajar nanti kemudian. Kenapa dia rafa', kenapa dia nasab. InsyaAllah. Okey, sabar dulu. Beri masa sedikit. Mungkin dalam 3 bulan atau 4 bulan lagi. Mudah-mudahan selepas Ramadan nanti kita akan dapat lanjutkan. Kita dapat ada hari yang kosong yang saya dapat isi untuk anda. Mungkin sebelah malam, lepas isyak, ataupun pagi. Ataupun mungkin hari Khamis pagi. Mungkin juga hari Khamis pagi. Sebab hari Khamis pagi itu adalah antara hari yang kosong pada saya. Sebelum ni saya ada buat pengisian di pusat penagih dadah.
Tapi sekarang ni PKP cuti, saya tak tahu selepas ni ada sambung atau tidak. Okey. Baik, tak apa. Kita bincang kemudian selepas Ramadan nanti. Kita selesaikan hari ini dulu. Domir yang bersambung saya dah bincang ini dengan huruf jar. Minhu, minhuma, huma, minhum. Nampak? Munfasil pun hum juga. Ada huruf jar pun minhum. Cuba dengan daripada engkau. Minka. Minka, bukan min anta. Kita cuba tukar-tukarkan kalau minhum tu. Yang penting dengan huruf jar saja tetap dia bersambung. Yang bersambung dengan huruf jar dia memang muttasil itu. Kalau dengan huruf jar. Satu lagi yang bukan huruf jar dengan inna wa akhwatuha semua dhamir muttasil. Inna dan kawan-kawan dia juga dhamir muttasil. Dhamir bersambung dengan inna dan kawan-kawan dia semua dhamir muttasil. Selain daripada dua-dua ni, insya-Allah saya kira kebanyakan dhamir munfasil. Ini dhamir muttasil. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minhunna. Hunna. Minka, minkuma, minkum. Semua huruf kaf. Ganti nama ketiga semua huruf ha. Dhamir dia. Ganti nama kedua mukhatab semua huruf kaf. Minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna. Daripadaku, minni. Ya tu. Minni daripadaku. Ya mutakallim nama. Minna daripada kami. Na dhamir kami. Okey. Baik. InsyaAllah. Kita teruskan ayat yang dhamir bersambung dengan mudhaf. Dhamir bersambung dengan mudhaf dengan isim berarti dhamir akan menjadi mudhafun ilahi dan isim tersebut akan jadi mudhaf. Semua-mana dhamir yang jadi mudhaf lain berarti dhamir muttasil. Anda dah kenal mudhaf. Apa syarat mudhaf? Tak ada alif lam dan tak ada tanwin. Maka abdu, asalnya abdun, hamba. Isim nakirah bila bertukar jadi mudhaf, tanwin kena buang. Abdun jadi abdu. Dan mudhaf lain dia hu, dhamir. Abduhu, abduhuma, abduhum, abduha, abduhuma, abduhunna. Tu ha ghaib. Semua pihak ketiga. Abduka, abdukuma, abdukum, abduki, abdukuma, abdukunna. Kaf, kaf mukhatab, semua huruf kaf. Mim alamatul jam'i lizukur. Nun alamatul jam'i liniswah. Okey. Kaf mukhatab. Abdi hambaku, ya mutakallim. Ya mutakallim. Abduna hamba kami. Hamba kami. Dhamir mutakallimuna. Ini semua dhamir-dhamir yang ada nama dia. Ha ghaib, kaf mukhatab. Semalam saya minta tolong anda namakan semua dhamir-dhamir muttasil. Alhamdulillah. Bersama muttasil dengan apa? Bersama dengan isim ke atau bersama dengan huruf? Alhamdulillah dapat menjawab dengan baik. Silap 1 2 tu adatlah, tak apa. Kita akan baiki lagi dan terus baiki. Yang penting kita ada mencuba. Okey, ha ghaib nama dia. Kaf mukhatab tu ganti. Ya mutakallim, dhamir mutakallimuna. Semuanya ada nama. Itu dhamir yang bersambung dengan mudhaf, dhamir yang bersambung dengan huruf jar. Okey, ada nama dia. Okey. Dia dhamir jar atau dhamir ni nama dia dhamir jar. Ada juga dalam sudut Arab nama dhamir jar muttasil. Kerana kedudukan dia jar Ada dhamir rafa'. Dhamir rafa'. Ini dhamir rafa'. Munfasil. Ini nama nasab munfasil. Yang muttasil dhamir jar bersatu. Ini pun dhamir jar juga. Ini dhamir rafa' nama dia. InsyaAllah. Tak apa, kenapa rafa' jar tu insyaAllah. Jangan susah hati. Jangan pening kepala. Kita boleh hafal dengan baik cukup. Fa'ala telah membuat oleh ia. Juga kita belajar. Dhamir dia mustatir. Fa'ala, ia berdua. Alif, dhamir. Nama dia alif tasniah. Fa'alu telah buat oleh mereka. Waw, dhamir. Waw jamaah. Fa'alat, dhamir mustatir. Fa'alata, dhamir alif tasniah. Fa'alna, nun niswah. Fa'alta, fa'altu. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ta tu huruf ta. Ta mutaharrik nama. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ta dhamir. Ta mutaharrik. Fa'altu, ta dhamir dia. Ta mutaharrik. Semua daripada fa'alta sampai fa'altu semua dhamir dia ta mutaharrik. Maksud mutaharrik yang diberikan harakat. Yang diberikan harakat. Okey, Kak Tun cadangkan kelas selepas Isyak. Insya-Allah Kak Tun, kita akan bincang nanti lepas Ramadan nanti. Jangan susah hati.
Kita akan sambung. InsyaAllah. Semangat orang Seremban. Okey, kemudian fi'il mudhari'. Semalam kita bincang. Semalam ke kemarin Semalam saya tak bincang tentang dhamir. Kita fokus pada terjemahan. Baik. Kemarin dulu. Yaf'alu dhamir mustatir. Yaf'alani alif tasniyah dhamirnya. Yaf'aluna mereka membuat waw jamaah dhamir dia. Taf'alu dia membuat dhamir mustatir. Taf'alani ia boleh membuat alif tasniyah dhamir dia. Yaf'alna mereka membuat nun niswah dhamir dia. Taf'alu engkau membuat dhamir mustatir. Taf'alani alif tasniyah. Taf'aluna kamu membuat waw jamaah. Taf'alina dhamir dia apa? Tolong jawab sekarang. Taf'alina engkau pun membuat. Apa nama dhamir? Tolong beri jawab sekarang. Tolong respon. Saya nak tengok anda ingat atau tidak huruf mana dhamir ni? Nama dhamir ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 15 second tak dapat ni. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Ana, saya. Minni daripada ku. Tu mutakallim ganti diri pertama. Bukan, Puan Zarina. Ya mutakallim. Dhamir jar dengan dhamir nasab. Yang bersama dengan isim. Atau bersama dengan huruf je. Ini yang dalam fi'il mudhari' dan dalam fi'il amar saja. Apa tu? Dhamir jar. Ya mutakallim dhamir jar. Saya ni apa nama? Ya mukhatabah. Masya Allah. Mukhatab. Ganti nama kedua. Mukhatabah. Ya mukhatabah. Engkau tu ganti nama kedua. Ya huruf ya. Mukhatabah ganti nama kedua. Perempuan. Ya mukhatabah. Masya Allah Kak Sofia. Betul. Ahsanti. Anda sudah meningkat sekarang ya. Ya mukhatabah. Muqatta'ah. Ya mukhatabah. Dhamir jar muttasil. Bukan. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Dan dhamir ini nama dhamir rafa' muttasil. Semua dhamir yang dalam fi'il semua dhamir rafa' muttasil nama dia. Dhamir muttasil. Ustaz kita kena belajar ke nama-nama ni Ustaz? Peninglah Ustaz nak belajar. Munfasil lah muttasil. Tak apa. Boleh ingat okeylah, tak dapat tak apa. Yang penting boleh terjemah. Saya kongsikan dulu, tak apa. Yang belum dapat masih baru, jangan susah hati. Kita pun baru tadika kan. Takkan kita nak cerita budak tadika nak suruh buat bedah, buat operation kaki, kena apa, buat dressing ke. Belum belajar lagi. Dia tunggu, belum sampai masa dia. Budak tadika kita cerita boleh lah. Cerita dulu. Dia bagi ada semangat satu hari nanti nak belajar kan. Baik. Taf'alina engkau membuat. Taf'alina. Puan Safiah Zakaria baru masuk. Tak apa. Boleh ada ulangan, ada rakaman. Baik. Taf'alina engkau membuat. Engkau tu pada huruf ya tu. Dan nama ya tu ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ganti nama kedua. Perempuan Anti dhamir dia. Dhamir nampak? Dhamir baris. Dhamir baris. Mana dhamir dia? Ya tu. Ya. Ya mutakallim. Ya mutakallim bukan Puan Zarina Hamzah. Ya mutakallim dhamir jar dan dhamir nasab. Ya betul. Okey. Ya mutakallim dhamir jar dan dhamir nasab. Betul Puan Zarina. Tapi ini dhamir rafa'. Ya di sini. Dhamir ya mukhatabah dhamir rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab ni jadi fa'il. Semua fa'il mesti rafa'. Itu tujuan dia sebenarnya. Semua fa'il mesti rafa' nama dia. Betul ya rafa'. Dhamir rafa' nama dia. Alif tasniyah ya taf'alani. Taf'alna kamu membuat. Nun niswah. Ya, dhamir rafa'. Ya, taf'alna kamu membuat. Dhamir kamu mana? Nun niswah. Af'alu dhamir mustatir. Naf'alu dhamir mustatir. Begitu juga dalam fi'il amar. Fi'il amar ada 6 saja. If'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. InsyaAllah. 6. Hafal 6 cukup. Hafal 6 ya. If'al, buatlah oleh engkau dhamir mustatir. If'ala, alif tasniyah, buatlah oleh engkau berdua. If'alu, buatlah olehmu, waw jamaah. If'ali, buatlah oleh engkau perempuan. Dhamir engkau tu, pada ya tu. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah.
Baru saya tahu Ustaz. Apa yang baru tahu Puan Zarina? Ya mukhatabah dengan yang mutakalim ke? Apa maksud rafa'? Puan Mahani tanya. InsyaAllah rafa' ni adalah satu hukum dalam ilmu nahwu. InsyaAllah kita akan belajar. Sabar dulu. Sabar, insyaAllah. Beri masa sedikit. Beri masa sedikit. Bahasa Melayu kita tak ada rafa', tak ada nasab, tak ada jar. Okay, sabar dulu. If'ali, buatlah oleh engkau. Ya mukhatabah. If'ala, buatlah oleh engkau berdua. Alif tasniah. If'alna, buat oleh kamu. Nun niswah. Semua dhamir-dhamir yang nampak kecuali if'al saja dhamir mustatir. Oh, huruf ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Tak apa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam fi'il amar, fi'il nahi pun begitu juga. Fi'il nahi, fi'il mudhari' juga sebenarnya tu. Ada nama fi'il mudhari' majzum, ada juga nama fi'il mudhari' fi'il nahi. Yang penting fi'il mudhari' ini dimasuki oleh lam alif. La nahiyah. La nahiyah. Baris akhir yang baris bertukar baris sukun. Kalau dhamir anta, dhamir mustatir. Kalau alif tasniah, nun dihilang. La taf'ala, alif tasniah mesti ada dhamir. La taf'alu, nun hilang. Waw jama' mesti ada sebab waw tu dhamir dia. La taf'ali, ya mukhatabah mesti ada. Nun tak ada tak apa. Asal semua fi'il mudhari'. Asal taf'alina, nun hilang. Asal taf'alani, nun hilang. Asal taf'aluna, nun hilang. Ini 4 fi'il ni yang ada nun semuanya tu bahkan digugurkan bila dimasuki oleh la nahiyah. La nahi. La jangan. Okay, kalau la nafi tak apa. Kecuali satu yang nun tak boleh hilang. La taf'alna. Jangan kamu perempuan membuat. Tidak kamu perempuan membuat pun la taf'alna juga sama. Ini sulit kita nak bezakan. La jangan ke la tidak. Sebab nun dia tak boleh gugur. Sebab nun tu dhamir dia. Kalau gugur nun, hilanglah dhamir dia. La taf'alna tu. Nun niswah tu adalah dhamir dia. Nun tak boleh gugur. Hanya itu saja. La taf'alna satu yang tak hilang. Tak berubah apa-apa. Okay. InsyaAllah saya ini sebagai nota dah ada. Boleh baca sikit. Tengok insyaAllah. Nanti bila saya keluarkan soalan, mudah-mudahan akan lebih jelas lagi. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk kepada ini bahasan. InsyaAllah macam mana cara dia buat fi'il amar dan fi'il nahi saya akan tunjuk nanti. Ini dah mula nak dekat ni. Dah nak dekat dah. Fi'il amar dan fi'il nahi ni. Sebab saya mengajar dhamir, automatik saya rangkumkan sekali. Belajar fi'il. Secara tak langsung kita dah boleh menguasai peredaran dhamir, fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Juga fi'il nahi. Keempat-empat fi'il ni semua kita dah secara tak langsung kita dah mula menyerap, dah mula. Walaupun kita belum belajar fi'il lagi. Saya sebenarnya bawa topik dhamir. Tapi dalam masa yang sama, dhamir fi'il kita dah boleh kuasai. Alhamdulillah. Baik, sekarang 8 suku. Okey, ada baki 40 minit. Kita masuk pada ayat terjemahan kita. Bersedia semua? Ayat yang ke 26. Okey. Sebelum tu, ulang sama-sama surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut saya. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh Engkau atas mereka, bukan yang dimurkai atas mereka, waladhdallin, dan tidak orang-orang yang sesat. Mana saya punya mouse ni? Tak jumpa ni mouse saya ni. Dah ada gangguan ni.
Subhanallah. Mana mouse? Apalah. Baik. Kita masuk ayat yang ke. Ulang kaji saya semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut saya sama-sama. Wa basyiril ladzina amanu, dan gembirakanlah oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, wa amilus salihat, dan telah mengerjakan oleh mereka akan beberapa kebaikan. Annalahum jannatin, bahwasanya lahum bagi mereka. Mereka bukan dhamir munfasil, dhamir muttasil. Bagi mereka ada jannatun, beberapa kebun syurga. Tambahan ada bila awal jumlah mula dengan huruf jar. Lahum tu bahwasanya bagi mereka ada beberapa kebun syurga yang bila isim nakirah bertemu fi'il tambah yang ia mengalir daripada bawahnya al-anhar, oleh sungai-sungai. Tengok balik. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa, tiap-tiap kali telah direzekikan akan mereka daripadanya, daripada buah-buahan akan rezeki. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, telah berkata oleh mereka, ini adalah yang telah direzekikan akan kami daripada dahulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan telah diberikan akan mereka dengannya yang sama serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang disucikan. Tambahan ada bila awal jumlah mula dengan huruf jar. Lahum, bagi mereka tu huruf jar. Wahum fiha khalidun, walhal mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Ketambahan adalah bila mula dengan isim hum tu, mereka fiha di dalamnya khaliduna, adalah orang yang kekal. Tambahan adalah jumlah ismiyah yang bermula dengan isim. Atau tambah ada jumlah ismiyah yang bermula dengan huruf jar. Baik. Kita masuk ayat yang ke 26. Ayat 26. Yes. Innallaha la yastahi. A'udzubillahi minasyaitanir. Innallaha. Kebanyakan dah berusaha menterjemahkan. Saya anggap anda dah buat latihan, anda dah cuba terjemah. Sejauh mana kemampuan anda itu rezeki yang Allah berikan kepada anda. Hari ini kita bincang. Innallaha. Sebab itu kenapa saya sebut Allah? Kerana sebelum ni kita jumpa Bismillahi, Allahi. Kenapa Allahi? Kerana Allahu. Kita tahu Allahi sebab baris bawah, kerana ada huruf jar. Ni Allah sebab apa? Sebab ada huruf inna. Huruf ni dia bukan sekadar dia huruf saja. Dia bukan sekadar ada makna yang penuh, lepas tu tak ada tugas apa-apa. Tak. Huruf ada peranan masing-masing. Dia ada pengaruh. Dia boleh menyebabkan harakat akhir pada isim-isim di hujung tu akan berubah. Asalnya Allahu isim tu sebenarnya. Tetapi dia berubah jadi Allah. Dia berubah jadi Allah ha. Kerana inna punya peranan. Peranan inna menyebabkan Allah tu, Allahu berubah jadi Allah. Inna ni kita namakan huruf nawasikh. Huruf nawasikh. Atau huruf nasikh. Dia memansuhkan mubtada' menjadi isim inna. InsyaAllah. Saya tak dapat saya punya wifi saya. Saya punya mouse saya ni. Kat mana letak? Tapi seolah macam ada dalam beg. Dia macam ada gerak-gerak ni. Kat mana? Mana? Tak ada lah. Okey, sorry. Maaf gangguan. Saya sebenarnya sedang mencari mouse saya, tapi dia simpan dalam beg. Tak jumpa, tapi nampak macam ada bergerak. Bila cari dalam beg tak ada. Qadarullah. Masya Allah. Nampak bergerak tu, mouse saya bergerak.
Tapi bila dicari tak jumpa. Tak apalah. Inna sesungguhnya Allah, Allah tetap, mana pun tak berubah apa-apa. Inna huruf dia memberikan penekanan, taukid, memberi penegasan. Sungguh. Nampak? Mouse saya bergerak sendiri ni. Ada bergerak sendiri ni. Tiba bergerak. Tak apa. Saya cabut. Okey. Okey. Innallaha sesungguhnya Allah la nafiyah. La nafiyah. Tidak. La nafiyah. Tidak. Kalau la jangan. La jangan. La. La jangan. La. Huruf ilat tu akan hilang. Ya tu hujung akan hilang. La jangan. Ini la nahyah. La tidak. Yastahi ia malu. Yastahi ia malu. Yastahi ia malu. La yastahi tidak ia malu. Tidak ia malu. Alhamdulillah. Tidak ia malu. Alhamdulillah. Okey, dah jumpa. Dia sembunyi rupanya. Innallaha la yastahi, sungguh Allah tidak ia malu an bahawa sedikit tentang malu. Saya nak berkongsi sikit. Yastahi itu maknanya ia malu kan. Kata dasarnya ha, ya, ada satu lagi ya tu. Nampak tak? Dalam tulisan ada ya. Nampak ni? Ada ya kecil ni. Ni. Nampak? Sebenarnya ada dua ya. Sebab itu kita baca bila pada bacaan kita panjangkan. Innallaha la yastahi. Sebab ada dua ya. Ha, ya kata dasar dia. Dalam buku saya letakkan kata dasar ha, ya. Kalimah malu ha, ya kata dasar dia. Sementara kalimah hidup pun ha, ya juga. Hidup dan malu daripada sumber kata yang sama. Daripada kata dasar yang serupa. Orang yang hidup berarti orang yang malu. Orang yang mati, orang yang tak, dah hilang malu dia. Itu kalau jasad yang hidup, berarti dia akan ada rasa malu. Kalau jasad dah mati, dah tak malu dah. Kita buatlah apa pada dia, dia tak akan. Tapi kalau roh yang hidup, insya-Allah dia ada rasa malu. Tapi kalau roh yang mati, walaupun jasadnya hidup, dia dah hilang rasa malu. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa hidupkan kita dalam keadaan malu pada jasad, malu juga pada roh kita. Seluruh jasad dan roh kita sentiasa hidup. Sehinggalah Allah kembalikan kita untuk menemuinya nanti. Jadi insya-Allah amin. Katakan amin semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita terus hidup jasad dan hidup roh sekaligus. Innallaha la yastahi, sungguhnya Allah tidak ia malu an yadriba, bahawa yadribu. Asalnya yadribu. An punya pasal. An bahawa. Kalau anna bahawasanya. In jika. Inna sesungguhnya. Perhatikan betul-betul. Pentingnya ada harakat Penting bacaan yang betul. Macam mana kita nak beza? An. Kalau anna sebelah dia isim. Kalau an ni biasa bahawa fi'il sebelah ni. Kalau an bahawa fi'il. Dan fi'il mudhari'. Asalnya yadribu. Tapi an punya peranan, pengaruh daripada huruf an, yadribu berubah jadi yadriba. Makna tetap sama. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Amin. Yadriba. Asal yadribu, ia contohkan. Kenapa Ustaz contoh? Kan kita yadribu belajar, iaitu pukul. Yadriba patut ia bahawa ia pukul. Betul atau tidak? Dalam Quran, yadriba bukan hanya contoh saja. Bukan hanya pukul. Ada banyak kalimat lain nanti kita jumpa. Waduribat alaihimuz zillah. Dan telah duribat, telah ditimpakan alaihim. Bila ada huruf ala,
Wa duribat alaihimuz zillah, telah ditimpakan atas mereka zillah tu, akan kehinaan. Tu kata. Duribat timpa pula mana dia? Wa yadribuna fil ard, dan mereka yadribuna bila ada fi sabilillah, ada fil ard, ada fi huruf jar, dia berubah menjadi berjalan. Wa yadribuna fil ard. Daraba ni ada banyak makna. Antaranya contohkan. Macam mana kita nak tahu bila ada kalimah masalan? Nampak masalah ni? Bila ada masalan, apa makna masalan? Masalan makna dia contoh, bukan? Maka yadriba pun kita arti ia contohkan. Ada dalam terjemah tafsir, dia tunjuk ia membuat. Tapi untuk memudahkan kita, buat apa? Buat contoh sebenarnya. Tu yang kita artikan yadriba, ia mencontohkan, supaya nampak ada jajaran dia sama. Nampak sejajar antara fi'il yadribu, antara isim ni masalan. Walaupun lafaz beza, erti dia ada sejajar. Contoh, mencontohkan. Okey. Sesungguhnya Allah tidak ia malu bahawa ia contohkan masalan, akan satu contoh. Masalan ma. Dulu kami contoh apa saja. Ma ni, bila saya buka dalam i'rab, ma ni ma zaidah, ma tambahan. Jadi maka sebab itu saya abaikan dulu. Mungkin, tapi bukanlah tak ada makna. Mustahil. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak Allah jadikan sia-sia. Bukan saja-saja letak, tak mesti ada kesan dia. Ada kesan dia. Cuma ilmu saya tak sampai. Dan rujukan saya setakat ini, semua ni ma zaidah. Ma tambahan. So kita biarkan dulu. Kita biarkan ma tambahan. Kosongkan masalah. Akan satu contoh. Akan contoh. Dulu kami tanya akan contoh apa saja. Dulu ma kita terjemahkan ma apa saja. Jadi masalah pula ma apa saja, ma apa pula nak tanya kan. Jadi bila tengok ma zaidah tambahan, so dia tak ada makna. So kita biarkan dulu. Contoh, masalah ma, contoh apa saja. Contoh, akan satu contoh. Apa contoh dia? Ba'udatan. Ini badal. Kita tambah, iaitu seekor nyamuk. Ba'udatan, seekor nyamuk. Iaitu, jangan lupa tambah, iaitu seekor nyamuk. Ba'udatan, iaitu seekor nyamuk. Fama, maka, apa yang isim mausul, fauqaha zaraf. Zaraf boleh jadi silah mausul. Zaraf dan mudhaf ilaihi boleh jadi silah mausul. Ini yang kita namakan syibhul jumlah. Yang dibolehi menjadi silah mausul ni hanya 3 jenis jumlah saja. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah dan syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni terdiri daripada huruf jar dan isim dan zaraf dan mudhaf ilaihi. Itu kita namakan syibhul jumlah. Ada juga namakan murakkab idhafi. Dan yang penting fauqa ni anda tahu makna dia. Di atas. Ustaz apa makna? Ala kan atas juga Ustaz. Fauqa pun atas juga. Betul ke? Betul kan? Fauqa ni menunjukkan tempat. Ala tak menunjukkan tempat. Dia menunjukkan dia terhadap boleh. Fauqaha, atasnya. Nya tu siapa? Nya merujuk kepada ba'udatan. Sebab itu ada tafsir yang terkini. Dapatan-dapatan yang terkini. Kajian-kajian terkini. Menyatakan bahawa atas tu maksud atas nyamuk tu, atas pada nyamuk tu ada satu virus. Atas nyamuk tu ada virus. Yang virus pada atas nyamuk tu yang boleh menyebabkan penyakit. Tu ada kajian-kajian sains yang terkini. Tengok kata wa ma fawqa, apa yang kalau nyamuk dah kecil, atas kepala nyamuk tu ada lebih kecil lagi virus. Itu antara tafsir yang terkini. Yang kalau dulu kalau nyamuk kecil ada lebih kecil daripada nyamuk pun ada. Tapi lebih umum kan kita faham setakat ni. Tapi rupanya ada kajian. Masya-Allah, itu pun daripada perkongsian-perkongsian daripada student-student saya yang rajin pergi search internet kan, rupanya atas kepala nyamuk tu ada virus rupanya. Itu menurut kajian ahli sains. Kita tak tahu kan, ini daripada mungkin bila dia, ini kajian ahli sains nampak ada sejajar dengan maksud kan. Fauqa menunjukkan tempat. Ha tu nya dhamir. Fauqaha di atasnya. Allahu a'lam bissawab. Pakai sekadar perkongsian. Mungkin kalau ada salah tolong betulkan. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak ia malu bahawa ia contohkan akan satu contoh, iaitu seekor nyamuk, maka apa yang di atasnya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun, amma adapun ini isim syarat. Amma adapun isim syarat. Alladzina, orang-orang yang isim mausul. Alladzina isim mausul. Saya nak tanya, isim mausul bentuk nas ke bentuk khas, bentuk am ke bentuk khas ni? Tolong jawab siap. Isim mausul bentuk khas atau bentuk am?
Tolong jawab sekarang. Allazina, isim mausul. Bentuk khas ke bentuk am? Saya dah bagi nota. Allazina, bentuk khas atau bentuk am? Bentuk khas, Masya Allah. Tahniah, Puan Yati. Alhamdulillah. Cik Muhammad Hasni. Ya, khas, betul. Bentuk am, ma, apa yang, man, orang yang. Dua je saya perkenalkan. Walaupun ada za, zu, alif lam. Tapi za, zu, alif lam tu saya nak ceritakan pun tak ada contoh dia kan. Biarkanlah dulu. Fokus pada ma, apa yang, man, orang yang. Belum bentuk am, ma dengan man. Kalau allazi bentuk khas Puan Nasia. Puan Nasia yang JB ni. JB. Okey. Allazina bentuk khas. Allazi yang, allazani atau allazaini dua yang, allazina orang-orang yang. Itu untuk jenis muzakkar. Jenis muannas allati yang, allatani atau allataini, allati, allawati atau allai, itu bentuk khas semua. Dia ada jenis muzakkar, ada muannas. Bentuk am, ma, apa yang. Itu untuk li ghairi akil. Man, orang yang, lil akil. Itu cukup, itu saja. Dapat hafal ni, alhamdulillah. Bila ada isim mausul, tak akan beres isim mausul tanpa ada silah mausul. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah, amanu, ni satu jumlah dah. Apa itu jumlah fi'liyah? Ada fi'il dan ada fa'il, paling kurang. Ada fi'il, telah beriman, fi'il. Oleh mereka, fa'il. Mana fa'il dia? Saya nak tanya, mana fa'il dia? Tolong jawab sekarang. Amanu, telah beriman oleh mereka. Mana fa'il dia? Tolong namakan fa'il dia. Sekarang, tolong beritahu saya, mana fa'il dia? Tolong, satu. Tolong bagi respon, mana fa'il dia? Amanu, telah beriman oleh mereka. Amanu, telah beriman oleh mereka. Mana fa'il dia? Tolong bagi respon. Amanu, telah beriman oleh mereka. Amanu, telah beriman oleh mereka. Ini silah mausul dia. Silah mausul bentuk jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Paling kurang. Mana fa'il dia? Kak Tun kata, wow. Wow apa tu Kak Tun? Wow jamaah, Masya Allah. Puan Fatimah yang melengkapkan. Alhamdulillah. Kita saling lengkap melengkapkan. Wow jamaah. Yang kita belajar, ya Puan Syarina, betul. Bukan, ya. Orang JB. Saya bangga ni, orang JB ni. Alhamdulillah, ya Puan Yati, ya Puan Samsiah. Alhamdulillah, betul. Wow jamaah. Kenapa kita belajar? Saya perkenalkan wow jamaah, alif tasniah. Sebab itu sebenarnya adalah fa'il sebenarnya. Dialah menjadi fa'il dalam fi'il. Kalau saya tanya mana fa'il? Wow jamaah. Mana fa'il dia? Alif tasniah. Mana fa'il dia? Nun niswah. Wow jamaah tu bukan. Sebab kebanyakan domir yang ada dalam fi'il, dia berperanan sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Pembuat. Tak akan sempurna fi'il tanpa ada pembuat. Okey, wow jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab itu saya soal tu saya nak anda kenal wow jamaah. Mana-mana fi'il madhi, sekali tegaskan sekali lagi. Dengar baik-baik. Mana-mana fi'il madhi maklum, fi'il mudhari' maklum, juga fi'il amar. Semua dalam fi'il tu ada domir, baris atau domir mustatir. Kebanyakan domir yang ada dalam fi'il tersebut berperanan sebagai fa'il. Kebanyakan domir yang ada dalam fi'il tersebut peranan dia sebagai fa'il, kecuali ada dua saja. Dua saja pada fi'il madhi dan dua dalam fi'il mudhari'. Itu kadang-kadang dia tak menjadi fa'il. InsyaAllah sampai masa akan terangkan nanti. Tapi secara umum, semua domir yang ada dalam fi'il madhi yang nampak atau yang tak nampak, dia berperanan sebagai fa'il. Dia berperanan sebagai fa'il. Jamaah. Okey, alhamdulillah. Sebagai fa'il. Okey. Dan amanu, fi'il dan fa'il dah kira satu jumlah. Minima. Nak dikirakan jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada fa'il, dah kira satu ayat. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Alhamdulillah. Okey. Jadi amanu satu jumlah fi'liyah. Dia peranan dia sebagai silah mausul. Menerangkan al-lazina. Sebab itu dalam terjemah mafhum atau terjemahan perkata pada kitab-kitab yang ada di pasaran, al-lazina amanu dia akan terjemahkan orang-orang yang beriman. Maka ada pun orang-orang yang beriman. Betul atau tidak? Al-lazina amanu. Bagi pelajar yang baru mengenal bahasa Arab, tak kenal. Mu'minuna pun orang yang beriman juga, Ustaz. Macam mana nak bezakan al-lazina amanu pun orang-orang yang beriman? Apa yang kita nak jawab?
apa yang kita nak terangkan pada pelajar-pelajar kita? Kita kena bertanggungjawab kepada pelajar kita. Kalau kita ajar allazina amanu, kita terertikan orang-orang yang beriman. Mukminun apa orang yang beriman? Macam mana kita nak terangkan? Isim mausul, silah mausul, fi'il madi, fi'il dengan jumlah fi'il dan fa'ilnya. Berbanding dengan jamak muzakkar salim. Mukminuna jamak muzakkar salim. Tak ada dhamir pun dalam dia. Waw di hujung mukminu, waw tu bukan dhamir. Jadi mana silap? Kalau guru yang salah, anak murid pun akan jadi salah. Kalau guru yang menyusahkan, anak murid akan jadi sulit. Maka alhamdulillah saya beruntung, saya dapat guru yang baik. Saya dapat belajar dengan guru yang Masya Allah ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan ia sebagai satu amal soleh. Ustaz Hashim Abdul Ghani, yang dia pun belajar daripada gurunya Lebay Makdah bin Layang. Lebay Makdah seorang Masya Allah, orang yang ikhlas. Muda, meninggal di usia muda, umur 40-an. Meninggal ke zaman Jepun. Itulah cerita-cerita, kalau siapa search internet boleh dapatkan cerita-cerita. Mereka sini adalah orang-orang yang ikhlas, yang memperjuangkan Al-Quran agar generasi terkini, generasi yang bakal menyusul lebih celik daripada mereka, lebih baik daripada mereka. Jadi mereka tidak mahu generasi yang ke belakang mundur dengan jauh dengan Quran. Alhamdulillah, kita merupakan orang-orang yang bakal melanjutkan. Tanamkan satu tekad bahawa kita akan berjuang, mempertahankan, menyebarkan ilmu-ilmu ini. InsyaAllah. Saya doakan yang ada 75 orang sekarang ni yang sedang menonton ini adalah orang-orang yang akan mengukir sejarah. Orang-orang yang akan bertanggungjawab menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ilmu-ilmu Quran, khususnya ilmu yang sedang saya ajarkan sekarang ini, ilmu menterjemah Al-Quran, kaedah harfiah. Walaupun nama harfiah itu nama yang orang tak suka, ramai yang tak berapa minat. Sebab ada orang mentafsirkan harfiah, alif tu makna dia apa, lam makna apa. Itu memang ilmu salah, ilmu sesat. Harfiah, jenama lain, tapi konten dia kita nak. Konten dia bukan. Konten dia bukan. Sebab itu kadang-kadang kalau ditanya pada syekh-syekh, harfiah memang, syekh memang menjawab, disangkakan bahawa ilmu tu ilmu yang menafsir huruf demi huruf. Harfiah, mana ada ayat nama huruf. Jadi istilah dia. Tapi konten dia. Tapi ini jenama yang dah diberikan, saya guna pakai jenama ni. Saya guna pakai nama ni. Ini nama yang menyumbang pada saya. Jenama yang memberi kebaikan pada saya. InsyaAllah. Mudah-mudahan anda teruskan usaha ini. Anda dapat melanjutkan usaha besar ini. InsyaAllah. Saya tak mampu bekerja seorang-seorang kalau tanpa ada sokongan anda semua. Anda lah antara orang-orang yang menyambut kerja, menyambung dan menyokong saya. Menyokong kerja-kerja besar ini. InsyaAllah. Hadirin sidang pelajar yang saya kasih sekalian, kita terus kepada faya'lamuna, fa maka huruf. Kita namakan huruf ataf, huruf penyambung. Fa maka ya'lamuna fi'il mudhari', mereka mengetahui, juga kita dah tahu. Ya tu huruf mudhari', ain lam mim tu fi'il dia, waw jamaah tu dhamir dia. Waw jamaah tu dhamir dia. Nun kita namakan tanda rafa' dia. Itu insya-Allah kita akan belajar kemudian bab i'rab nanti. Sabar. Masing-masing dah teruja dengan buku-buku i'rab. Sabar dulu. Kita kesian dengan kawan-kawan yang ada dalam grup. Saya nampak ada yang terpaksa left kerana apa? Mungkin perbincangan yang tak ada nampak tambahan nilai pada perbincangan mereka baru. Takkan isim pun tak kenal lagi. Terjemah pun jauh lagi kan. Kalau boleh kita tolong bantu kawan-kawan yang baru. Macam mana nak kenal isim? Macam mana nak kenal fi'il? Macam mana nak terjemah isim? Isim kalau satu kalimah kita mungkin boleh terjemah. Tapi dalam ayat ada tambahan oleh, ada tambahan akan kalau dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam ayat kena tambah adalah, kena tambah ada. Kalau dalam jumlah ismiyah. Jadi kenal isim fi'il itu penting. Kena kenal betul-betul. Kita kongsikan sama-sama insya-Allah. Saya sebenarnya tak dapat terlalu fokus pada telefon sebab saya kena ada tugas-tugas lain yang saya terpaksa jawab. Sebab itu pun saya celah-celah, ada yang jawapan saya tak dapat semak lagi. Minta maaf banyak-banyak. Tapi saya harap dengan adanya perbincangan pagi ini, anda dapat lebih cerah lagi, lebih faham lagi. Apa itu dhamir baris, apa itu dhamir mustatir. Apa itu dhamir baris munfasil, apa itu dhamir baris muttasil. Dan nama-nama dhamir tersebut. Okey. Faya'lamuna, maka mereka mengetahui, dhamir mereka itu terletak pada waw jamaah. Waw tu. Annahu, bahawasanya, anna tu huruf. Huruf taukid atau huruf nawasih. Huruf nasih.
Anna tu huruf. Hu dhamir. Annahu bahasanya dia. Kalau huwa tu baru dah. Dhamir munfasil. Kalau hu muttasil. Kalau hu muttasil. Okey? Kalau huwa munfasil. Annahu bahasanya dia al-haqqu. Al-haqqu. Mana yang benar. Tapi ini jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Anna tu dia merubahnya. Asalnya huwa al-haq, huwal haq, dia adalah yang benar. Asalnya huwa huwal haq. Inna oleh kerana ada inna, huwa tu bertukar jadi hu Dhamir mufasil berubah jadi muttasil. Asalnya huwal haq, dia adalah yang benar. Tapi oleh kerana ada anna tu yang merubahkan. Daripada mufasil dia jadi muttasil. Maka annahu makna sama, bahawasanya dia al-haqu tambah adalah yang benar. Min huruf jar daripada rabbihim, Tuhan mereka. Him mereka. Dhamir yang bersambung dengan Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Tolong beritahu saya, rabbihim, apa nama dhamir ni? Huruf ha tu. Apa nama dhamir tu? Rabbihim, Tuhan mereka. Mim tu alamatul jam'i lizukur. Mim tu tanda jamak. Mereka. Kamu pun ada mim juga. Tapi huruf ha tu, apa nama ha tu? Tolong beritahu. Kak Nani, Rosnani Awang Hitam. Apa dia Kak Nani? Baru masuk Kak Nani. Dhamir. Baiklah Muna. Okey, Rabbihim. Tolong jawab sekarang, Rabbihim. Rabbihim, Tuhan mereka. Apa nama dhamir ni? Ha ghaib. Ha ghaib ke ghaibah ni? Puan Hazrin. Kalau ghaib untuk muzakkar, ghaibah untuk muannas. Ni mereka muzakkar, mereka muannas ni. Tanya silabat sikit tak apa kan? Tak bagi ingat ni. Kalau rabbihinna ghaib ni ghaib. Masya-Allah. Ha ghaib, alhamdulillah. Kalau ghaibah untuk muannas, ghaib untuk muzakkar. Tapi untuk muannas pun hinna, ha ghaib Kita ghaib kira lafaz muzakkar Alhamdulillah. Okey, seterusnya wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang isim mausul. Kena ada silah mausul. Alladzina, orang-orang yang kafaru, telah ingkar oleh mereka. Dhamir mereka ni pada huruf waw. Nama waw ni waw jamaah. Waw jamaah. Jim mim alif jama'ain ta marbutah. Ta marbutah. Kafaru, telah ingkar oleh mereka. Fa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina kafaru, telah ingkar oleh mereka. Kaf fa ra tu fi'il dia. Waw tu dhamir dia. Nama waw, dhamir waw jamaah. Dhamir. Ataupun dhamir rafa muttasil, dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Fayaquluna, maka mereka berkata, fi'il mudhari'. Ya tu huruf mudhari'. Qaf waw lam tu fi'il dia. Waw tu di hujung tu, waw yang kedua tu, waw di hujung tu, waw tu dhamir ni. Dhamir dia. Waw jamaah. Waw jamaah. Ini dhamir dia. Okey. Maka mereka berkata, apa yang mereka ucapkan? Maqulul qaul. Ada lafaz berkata je, ada lafaz yang diucapkan. Allah rakamkan semula, Allah ajukkan semula, yang kita panggil cakap ajuk. Cakap ajuk. Atau kita namakan dalam bahasa istilah nahu, maqulul qaul. Maqulul qaul. Macam mana nak eja maqulul qaul? Maqulu, yang diperkatakan. Al-qawli, al-qawli. Maqulul qaul. Maqulul qaul itu isi ucapan, cakap ajuk. Direct speech. Fayaquluna ni ucapan yang diucapkan oleh orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru, ayat tadi, dan adapun orang-orang yang telah ingkar mereka, fayaquluna, maka mereka berkata, orang kafir berkata. Ucapan orang kafir ni Allah rakam. Madza aradallahu bihadza masala. Apakah yang? Madza, apakah yang? Isim istifham.
Maza, apakah yang? Isim istifham. Dan ada juga kitabul i'rab yang membahaskan ma ni isim istifham. Apakah? Za ni isim mausul. Za ni isim mausul. Yang zazu alif lam ni. Setakat yang saya jumpa, za ni. Maka aradallahu bihadza masalam ni silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada juga. Ada yang maza tu satu kalimah, dia kata isim istifham. Biarlah, itu ahli nahwu punya perbincangan, biarkan. Kita dapat terjemah maza apakah yang pun jadilah. Jangan pening kepala. Yang penting boleh terjemah maza apakah yang arada. Baik, itu saya nak terjemah yang ada sekali. Bukan maza apakah ya. Maza apakah yang. Maza apakah yang arada fi'il madhi. Telah berkendak oleh ia. Arada telah berkendak oleh ia. Ini fi'il madhi. Telah berkendak oleh ia fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia yuridu. Arada fi'il madhi. Fi'il mudhari' dia yuridu. Arada telah berkendak oleh ia. Yuridu, ia berkendak. Yuridu, ia berkendak. Arada telah berkendak oleh ia. Aradu telah berkendak oleh mereka. Aradta telah berkendak oleh engkau. Aradtum telah berkendak oleh kamu. Aradtu telah berkendak oleh aku. Aradna telah berkendak oleh kami. 6 ni kena biasakan. Telah berkendak oleh ia berdua, atau kalau boleh nak rajin buat sendiri boleh tambah. Tapi 6 ni saya nak anda kuasai. Arada, aradu. Aradta, aradtum. Aradtu, aradna. Begitu yang fi'il mudhari'. Yuridu, ia berkendak. Kalau mereka berkendak, tambahkan waw nun. Yuriduna. Engkau berkendak, turidu. Kamu berkendak, turiduna. Aku berkendak, uridu. Kami berkendak, nuridu. Ada terjemah, kami menginginkan ke kami mengendak. Kami boleh belaka. Baik. Aradallah telah berkendak oleh Allah. Asalnya telah berkendak oleh ia. Saya kata tadi, ini yang saya nak beritahu ni. Mana dhamir mustatir dia? Arada kan, telah berkendak oleh ia. Dhamir mustatir ni dah tak perlu lagi. Sebab fa'il dia bukan dhamir lagi. Ni yang terkecuali ni. Bila ada fa'il zahir nama dia. Ini dia fa'il zahir. Pelajaran yang saya rasa baru kali kedua. Dulu saya tak, walaupun saya pernah sebut pada ayat yang ke-6, 7 tapi masih baru. Saya rasa anda mungkin tak ingat. Saya nak ulang sekali lagi. Saya ulang, dengar molek-molek. Dengar dengan penuh perhatian. Biasa, setiap kali ada fi'il, pasti akan disertakan dengan fa'il. Kebanyakan dhamir yang ada di dalam fi'il tersebut, dia berperanan sebagai fa'il. Sama ada alif tasniah, waw jamaah, nun niswah, ya mukhatabah. Semua dhamir-dhamir nampak ataupun dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada dalam fi'il itu, semua berperanan sebagai fa'il. Kecuali kalau ada fa'il zahir. Kalau ada fa'il zahir. Macam mana nak kenal fa'il zahir? Bila ada isim dan baris akhir tu baris dhammah. Isim baris akhir baris dhammah. Dan gandingan dia mestilah diawali oleh fi'il yang mempunyai dhamir mustatir huwa atau hiya saja. Huwa dengan hiya saja. Tak kira fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kalau diawali oleh fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang punya dhamir huwa atau hiya, biasanya dia akan ada fa'il zahir. Dia akan ada fa'il zahir. Antara tandanya baris dhammah di hujung. Antara tanda, dia ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Antaranya baris dhammah atau huruf waw atau pada huruf alif. Waw dan alif kita akan bincang kemudian. Sebab masa ni kita dengan baris dhammah saja di hujung, okey? Aradallahu telah berkendak oleh Allah. Ini contoh fa'il yang zahir. Fa'il zahir. Kita habiskan ayat ni. Kalau ada masa, kita baru cerita nak fa'il zahir. Kalau tidak, kita bincang lain masa. Boleh? Kalau ada kuat permintaan, saya akan bincang tentang fa'il zahir. Dan seterusnya, aradallahu bihadza, dengan ini, bihadza, dengan ini, masalan, contoh. Yudillu bihi kathira. Yudillu, ia sesatkan. Nampak ya tu pada depan.
Berarti bukan fi'il 3 huruf. Bukan dad lam lam. Kalau dal lam lam telah sesat ia. Ini bukan dad lam, adalla, fi'il 4 huruf. Bila terjemah fi'il 4 huruf, kalau 3 huruf telah sesat ia. Yadillu, ia sesat. Ini yudillu. Tambah imbuhan ma dan kan pada terjemahan. Adalla telah menyesatkan oleh ia. Yudillu, ia sesatkan atau ia menyesatkan. Ia sesatkan atau ia menyesatkan. Ia di sini merujuk kepada Allah. Huruf besar, capital letter. Ia sesatkan. Bihi, dengannya, kathiran, akan yang banyak. Jangan lupa tambahkan maf'ulun bih. Objek pada fathah. Wa yahdi, dan ia beri petunjuk. Yudillu dengan yahdi, dhamir dia mustatir. Tersembunyi dhamir dia mustatir, dhamir tersembunyi. Okey. Bi dengan huruf jar, hi dhamir muttasil bersambung dengan huruf jar. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Wa ma, dan tidak. Macam mana nak tahu ma tidak? Ma tidak letak di awal ayat. Ma tidak letak di awal ayat. Siapa tahu apa sebab ma tidak dalam ayat ni? Ada satu lagi tanda. Tolong beritahu saya. Saya nak dengar jawapan dia daripada anda semua. Ya, Puan Azad ada tambah. Okey. Tolong beritahu saya. Ma tidak pertama di awal jumlah. Apa tanda lain lagi? Tolong beritahu saya. Nak kenal. Ma ni ma tidak. Ma tidak ni banyak tanda. Bukan ada huruf jar saja. Bukan awal ayat. Awal ayat tu dah tentu lah. Itu dah pegang lah. Cukup-cukup ni. Ma tidak ni letak di awal ayat. Ada satu lagi tanda. Tolong beritahu saya. 1, 2. Selepas ma di hujungnya ada illa, ya insya-Allah. Betul. Datin Fatimah baru masuk, alhamdulillah. Ada illa, betul. Selepasnya ada illa, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Illa. Malah bukan illa saja, ada beberapa kalimah lain. Insya-Allah kita masuk ayat yang ke-102 nanti. Ayat 102 surah Al-Baqarah. Ayat tentang sihir. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Di situ ada 4 tanda tentang ma tidak saja. Nak kenal ma tidak ada 4 tanda. Selain ila ada 3 tanda lagi yang ditulis di situ. Dalam ayat 102. InsyaAllah. Ada masa kita bincang ni. Bertemu illa ya kat ain tu. Illa. Okey. Wama, dan tidak ia sesatkan bihi dengannya illa melainkan al-fasikina, akan orang-orang yang curang. Tambah akan kat mana? Fasikun ke fasikina. Ini jamak muzakkar salim kan? Kalau fasikuna oleh orang-orang yang zalim. Waw nun, waw tu pengganti pada dhammah kalau dia jadi fa'il. Fasikina ya. Ya ni pengganti pada baris fathah. Khusus bagi jamak muzakkar salim. Ya di hujung tu adalah tanda pengganti bagi baris fathah, khusus bagi jamak muzakkar salim sahaja. Kalau fasikuna oleh orang-orang yang sesat, fasikina akan orang yang sesat. Orang yang curang. Fasikina akan orang yang curang. Untuk menjadi fa'il syarat dia kena ada diawali oleh fi'il. Dan dalam fi'il itu ada dhamir mustatir huwa atau dhamir mustatir hiya. InsyaAllah saya akan terangkan bila ada kesempatan nanti. Sekarang masa agak suntuk. Kalau saya ceritakan pun nanti tak memberi apa, macam touch and go je. Masa dah 8.57. Jadi saya kira pertemuan kita agak ringkas hari ini, tapi mudah-mudahan ada pulangan yang baik. Anda faham apa yang kita perbincangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda faham. Walaupun sedikit. Nasihat saya, sila fokus pada isim, fi'il, huruf, kenal. Erti yang saya berikan tu, pastikan anda kenal, benar-benar kenal isim, fi'il, huruf. Kemudian anda kenal dhamir. Dhamir baris ke, dhamir munfasil ke, atau mustatir ke. Baris atau mustatir. Baris lawan dia mustatir. Okey. Kalau baris, okey. Kalau mustatir, okey dah kenal. Kalau baris ada 2. Adakah munfasil ataupun muttasil? Bersambung atau berpisah? Okay. Yang bersambung, kebanyakannya bersambung dengan huruf, bersambung dengan isim,
Bila bersambung dengan isim, dhamir itu akan bersambung dengan mudhaf. Isim itu akan berperanan automatik akan jadi mudhaf. Dhamir itu menjadi mudhaf ilaih. Kalau bersambung dengan fi'il, tengok dalam fi'il dia menjadi fa'il pembuat. Kalau selepas fi'il dia akan menjadi maf'ul bih. Yang kita tambah akan tu. InsyaAllah besok kita akan belajar. Yang tambah akan tu dhamir yang bersambung sebelah fi'il. Okey. Kemudian tu dhamir muttasil juga. Bersambung dengan fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Semua itu adalah dhamir muttasil. Paling banyak sekali dhamir muttasil. Munfasil letak di awal ayat. Awal ayat. Dengan tak ada apa-apa huruf sebelum dia. Kecuali kalau huruf fa atau summa. Fa, fahum contohnya, itu dhamir munfasil. Walaupun fa bersambung dengan huruf ha, huruf dhamir. Itu dhamir munfasil. Huruf fa saja. Okey. Selain tu insya-Allah dhamir muttasil. Kebarangkalian dhamir muttasil lebih banyak berbanding dengan munfasil. Biasa munfasil dia berperanan sebagai mubtada bagi jumlah ismiyah ataupun dia berperanan sebagai maf'ulun bih muqaddam kalau dalam jumlah fi'liyah. Ya, iyahu, iyahuma, iyahum. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Terima kasih semua. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan ibadah, pertemuan yang diganjari oleh Allah SWT, pertemuan yang mendapat naungan para malaikat, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.